Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Zaha Official, dan kembali lagi ke channel saya. Okey, kali ni saya nak share dengan korang. Okey, kenapa bahasa Melayu semakin pupus di Thailand? Okey, kenapa saya terbitkan video ni? Sebab saya nak you all, especially yang berada di Malaysia ataupun di Indonesia ataupun di Singapura, kita boleh tahu bahasa Melayu di Thailand semakin pupus, guys. Okey. Kali ini aku nak buat video ni untuk pengetahuan kita bersama, sebab kita tak tahu. Okey. Daripada tahun 2010 sampai tahun 2021, itu eksperimen aku. Okey, eksperimen aku daripada tahun 2010 ketika aku bekerja di Thailand. Okey, aku kerja kat Thailand tahun 2010. Okey, jadi dekat situ aku dapat pengalaman sampailah aku 2011. Okey, jadi aku nak share dengan korang sewaktu aku berada di sana, apabila aku menggunakan bahasa Melayu di Thailand, dan mungkin bahasa Melayu di Thailand tu suka dijumpai bila berada di wilayah-wilayah besar seperti Hat Yai, Songkhla dan Setun. Okey, bagaimana pula Narathiwat, Yala, Pattani? Okey, aku nak terangkan dengan korang. Okey, especially di Thailand, di selatan Thailand, ada 5 wilayah yang diduduki oleh orang Melayu. Salah satunya Setun, Songkhla, Pattani, Narathiwat dan Yala. Jadi dekat 5 wilayah ni tak semua yang menggunakan bahasa Melayu. Yang menggunakan bahasa Melayu yang ada sekarang ni hanyalah 3 wilayah saja, seperti Pattani, Narathiwat dan Yala. Jadi macam mana dengan Songkhla dengan Setun? Aku akan bagi tahu dengan korang bila aku aku akan cerita pengalaman aku yang pertama lah. Okey, pengalaman aku yang pertama, aku pergi ke Setun. Okey, masa tu aku pergi kenduri kahwin, invitation daripada kawan aku. Okey, kawan aku ajak aku pergi ke kenduri kahwin, tempat dia. Okey, kawan aku ni dia ni orang Melayu, tapi dia dengan aku je yang cakap bahasa Melayu. Tapi bila dia dengan kawan, dia akan cakap bahasa Thai. Okey, sebab dia tahu aku orang Malaysia, jadi dia akan gunakan bahasa Melayu. Dia akan gunakan logat pelih lah. Okey. Kalau dekat Setun ni, anak muda dia, aku rasa orang tua dia pun, especially, hanya yang tinggal 30% je yang cakap bahasa Melayu. Okey, yang 70% ni, dia orang akan menggunakan bahasa Thai. That's why bila aku berada di Setun, aku akan jadi macam especially aku akan terkejut lah, salah satunya. Okey, masa tu aku datang ke kenduri kahwin, aku tengok budak kecil sampai orang dewasa cakap bahasa Siam. Okey, itu bahasa Thai lah. Jadi dekat situ yang buatkan aku rasa macam bahasa Melayu kat Setun ni memang pupus lah bagi aku. Total lah bagi aku, total. Okey, masa tu aku pergi dekat Ban Quan Long. Ban Quan Long. Okey, tak jauh daripada Meng Setoi. Okey, Bandar Setoi. Dan itulah eksperimen aku, apa yang aku tahu. Dan pengalaman aku yang kedua, bila aku berada di Hat Yai. Okey, masa tu aku nak pergi makan dekat kedai makan orang Pattani lah. Aku konon dia boleh cakap Melayu. And then aku masuk dengan dia, aku order lah, Mac, kita nak kesek ye, Mac. Lepas tu dia cakap, alai nak kap putai dah mai kap. Okey, jadi bila dia dah cakap macam tu, kita kena cakap bahasa Thai lah. So aku kena cakap, kau kau kai neng chan kap. So aku cakap bahasa Thai dengan dia, barulah dia akan cakap bahasa Thai dengan aku. Maksudnya barulah dia rasa macam dia nak layan dengan aku. Kalau tak macam tepi pinga, dia macam nak layan aku pun macam lebih kurang. Okey. So yang tu aku jadi macam, aku pelik lah sebab dia pakai tudung. Dia pakai tudung, muka Melayu, bagi aku muka Pattani. Jadi tak mungkin lah dia tak boleh cakap bahasa Pattani kan. Sekurang-kurangnya dia cakap 2-3 patah pun aku dah, bagi aku macam lega lah aku. Sebab aku suka pergi kedai-kedai, kalau ada kat Thailand, aku suka pergi kedai-kedai Melayu. Okay, so itu pengalaman aku. Bagi aku dekat Hat Yai tu
ada yang boleh cakap Melayu tapi tak semua. Korang kena try dulu lah. Kalau korang ada dekat Anyai, korang try dulu cakap Melayu. Kalau korang tak boleh, korang just cakap Inggeris je lah, bagi sampai dia faham. Okay, so yang ketiga, masa tu aku berada di Padang Besar. Ni Padang Besar ni tak jauh ni. Padang Besar ni sebelah je. Ini Padang Besar. Bila aku berada kat Padang Besar Thailand, masa tu aku kerja ais batu. Okay, aku tengah break time. Aku pergilah ke kedai macam kedai Tayar 3 tu. Jadi aku pergi kat situ. Konon-konon aku nak beli aku nak beli makanan lah. Aku nak beli makanan macam aku nak beli dekat situ dia orang panggil lukcing. Lukcing ni macam cucuk-cucuk lah. And then aku tanya dengan dia, "Dek, minta ni 2 butir dek." Lepas tu dia cakap, lain lah. So maksudnya dekat situ dia pandang dengan kawan dia. So dia pandang berdua ni. Dia macam confused lah. Dia pandang berdua, lain lah. Budak muda. Aku ni banyak eksperimen dengan Melayu. Sebab kalau lelaki, guys, kalau lelaki ni, aku start je aku terang. Kalau lelaki ni kita susah nak bezakan. Sebab apa? Orang Melayu dengan orang Siam, maksudnya orang yang beragama Buddha lah dekat sana, memang diorang susah kita nak bezakan. Sebab muka sama, kadang-kadang kulit sama. Kadang-kadang kita boleh tengok dekat gelang ni pun diorang ada pakai gelang tu. Kadang boleh cakap Melayu tapi bukan Melayu. Kadang-kadang itu pun orang Siam pun boleh cakap Melayu. Jadi itu yang kita confuse. Okay, and then bila aku try, aku terpaksa cakap Thai, tapi aku tak perlu cakap Thai masa tu sebab ada seorang kakak sebelah dia. "Ya dek, dek nak makan apa dek?" Jadi aku faham lah. Aku akan cakap pada ni, "Ya kak, saya nak ni okey, nak lukcing ni 2 teh lagu tu." Jadi itulah bagi aku rasa macam memang betul lah. Memang betul jangkaan aku. Anak muda di Thailand, bahasa Melayunya semakin pupus. Jadi berhati-hati. Jadi orang cakap kalau kita ni orang Malaysia, berhati-hati bila berada di luar. Jangan terlalu bongkak atau sombong menggunakan bahasa Inggeris ke, bahasa sana ke, ataupun sampai dengan kawan sendiri pun korang nak cakap bahasa Inggeris, sampai bahasa Melayu pun nak cakap. Jadi itulah pesanan aku. Sebab orang luar banyak yang belajar bahasa Melayu. Jadi aku pun itulah terkejut sampai orang Siam, orang Thai boleh berbahasa Melayu dekat Thailand. Bukan orang Melayu tapi orang Thai, Siam, agama Buddha, boleh berbahasa Melayu. Jadi aku jadi macam respect juga sebab dia orang nak belajar bahasa kita. Jadi guys, cuma nasihat aku satu dan trik aku satu, aku nak share sikit. Kalau korang berada dekat Thailand, korang cuba berbahasa Melayu dulu dengan orang-orang Melayu dia. Kalau tak boleh, korang cubalah BI ke. Kalau siapa boleh bahasa Thai tu extra bonus lah bagi korang. And then nasihat aku, kalau jumpa orang Malaysia kat luar, tolong tegur-tegur. Maksudnya janganlah buat sombong. Kalau jumpa dekat UK ke, Australia ke, tak kisahlah, Singapura ke, tegur-tegur lah. Menggunakan bahasa Melayu, itu satu yang penting guys. Sebab korang bila kat luar, korang akan jadi macam korang akan kekok lah cakap bahasa Melayu kan, sebab korang bergaul dengan semua bahasa. Tapi yang penting mostly, jangan lupa bahasa ibunda kita. Okay, salam dari saya, Saha Official, dan kita akan berjumpa lagi di topik seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.